Okey, dah siap baca doa dah? Dah, Miss. Dah, alright. So untuk sambung kelas ni, sebelum saya start, saya paparkan skrin. Okay, ni adalah recap apa yang kita dah belajar hari tu secara overall dan secara ringkas. So ada belajar Pascal's triangle, properties of expansion untuk A plus B kuasa N yang mana N must be positive integer, and then kita tengok formula untuk binomial expansion again untuk sekiranya N is a positive integer. Lepas tu tengok factorial dan juga formula untuk N choose R. Dan yang terakhir sekali sebelum kita habiskan kelas hari Selasa malam hari tu, kita tengok general term yang mana kita ada formula TR plus 1 menggunakan formula yang terpapar tu lah. Okay, so hari ni saya nak sambung dengan objektif yang terakhir untuk subtopik 3.2. Apa yang kita akan tengok adalah, now we are going to look at the expansion of 1 plus x power of n. Berbeza sedikit daripada apa yang kita tengok hari tu. Okay, tolong tengok pattern dia berubah. Hari tu A plus B kuasa n, now jadi 1 tambah x kuasa n. Yang mana untuk expansion yang kita akan cari tu, validity-nya adalah when absolute value of x is less than 1. Ini adalah untuk kita punya validity. Okay, awak akan keep on nampak perkataan validity bila menjawab soalan. And satu lagi yang awak kena ingat adalah nilai n, kuasa kita di situ bukan lagi positive integer tapi dia akan jadi rational number. Maksudnya awak akan dapat mungkin 1 tambah x kuasa 1/2 ataupun 1 tambah x kuasa okay, 1/3. Okay, itu contoh-contoh dia. So let's take a look how to expand 1 plus x ataupun dalam nota ni diberi 1 plus b power of n where n is a negative integer ataupun rational number. Okay, so take note dekat atas ni memang kita mention rational number sahaja tapi possible untuk awak dapat bentuk tertinggal 1 tambah any number yang mana saya guna x kat sini kuasa negatif 3 juga, and dia minta awak cari expansion untuk bahagian yang terakhir dalam subtopik ini. So take note, n can be negative integer ataupun it can be rational number. So formula yang kita akan guna adalah seperti berikut. We have this formula yang mana 1 plus b power of n is equal to 1 plus n darab b. Okay, lepas tu ditambahkan dengan n darab n tolak 1 over 2 factorial darab b kuasa 2 plus n times n minus 1 times n minus 2 over 3 factorial b cube plus dot dot dot. Dot 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 ni maksudnya untuk the next term tu proceed lah. Okay, so untuk contoh yang general ini, the next term will be n darab n minus 1 times, tak boleh guna pen warna purple sekejap Okay, n times n minus 1 times n minus 2 times pula dengan n minus 3. Lepas tu kita akan bahagikan dengan berapa? Kita akan bahagikan dengan 4 factorial. So dari mana kita dapat benda tu? Awak tengok kat sini. Yang ni n sahaja. So kita tak ada bahagi apa-apa. Sebab kalau bahagi dengan 1 factorial, it is still 1. Di sini awak ada dua benda kat atas. N minus 1. So kita bahagi dengan 2 factorial. N minus 1, n minus 2. So kita bahagi dengan 3 factorial. Okay, so sama juga contoh yang saya baru tambahkan kat belakang ni yang saya belum tulis lagi, b kuasa 4. Okay, apa yang awak dapat di situ adalah n minus 1, n minus 2, n minus 3. Okay, so lebih satu kurungan daripada yang ni. So bawah kita bahagi dengan 4 factorial. Lepas tu b tu kuasa dia bertambah lah. Tadi b kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 and so on. Alright, so di sini tengok yang kat bawah ni kita ada expansion is going to be valid only for absolute value of b is less than 1. So yang ni we are going back to absolute value dan juga inequality 2.3 yang semua kelas saya dah habiskan. Ingat bila kita ada absolute value b less than 1, apa yang kita akan buat adalah kita define. So if you define, you are going to get like this. Iaitu b must be between negative 1 and 1. Okay, maksudnya bila awak dapat soalan nanti, b ataupun x yang diletak di sini tak semestinya macam tu, single. Depan dia perkali 1. Depan dia mungkin 1/2 yang mana itu akan menyebabkan validity awak berubah sikit lah. Okay, so kita akan tengok pada contoh.
Okay, so tengok remark di sini. This expansion is an infinite series of ascending powers of x. Kenapa dia guna x kat sini? Sebab ingat balik general bentuk kita adalah 1 plus x kuasa n, yang mana n can be negative integer atau n adalah rational number. Okay, so this expansion is only valid sekiranya absolute value of b is less than 1. So untuk validity, awak memang kena start dengan benda ni. Yang saya cakap dia akan berubah tu di dalam ni sahaja. Okay, yang b tu akan berubah. So jawapan akhir lepas awak expand tu, awak kena singlekan dia. So let's take a look at the first example. Find the first 4 terms. Baca soalan dia nak first 4 terms sahaja in the expansion of 1 plus x power of 4. Oh sorry, yang ni ada pembetulan soalan. Check dekat nota korang. Kalau dekat nota korang nombor tu lari, betulkan juga. Okay, this is actually 1 over 4. 1 plus x power of 1 over 4. Itu soalan dia. In an ascending powers of x and state the values of x for which the expansions are valid. Tengok dia minta values of x di mana expansion are valid. So yang tu sebenarnya dia minta kita cari validity tadi, yang mana kita kena guna absolute value of x ataupun b must be less than 1. So ini yang kita akan guna. So how do we start? Ingat balik formula tadi yang saya letak dalam kotak warna pink tu. Okay, so tengok kat sini A kita adalah 1. A is equal to 1 and B saya adalah X, betul tak? Lepas tu N saya adalah 1/4. Penting untuk awak listkan benda ni. Kenapa? Sebab kejap lagi masuk dalam formula, takut awak tersilap. So expansion untuk 1 plus X power of 1 over 4 is going to be, it's going to start with 1, always 1 sebab depan dia tu memang 1. Okay, plus kita ada n times b. So that is 1 over 4 times dengan x power of 1. Lepas tu ditambahkan dengan, ingat, it's going to be n times n minus 1. So 1 over 4 minus 1. Dibahagikan dengan 2 factorials times b kita adalah x kuasa 2. Okay, ditambahkan dengan, again, n 1 over 4 times n minus 1, which is 1 over 4 minus 1, times pula dengan 1 over 4 minus 2, n minus 2. So semua itu kita akan bahagikan dengan 3 factorial darab pula dengan b, b kita adalah x kuasa 3. So dah siap ke belum? Perlu saya tambah lagi ke term selepas itu? Do I need to go on ataupun stop? Stop ke terus? Terus. Salah, jawapannya stop. Terima kasih sebab cuba jawab and respond. Jawapannya kita stop, kita ganti dengan ... Sebab tu dalam formula ni dia bagi ... kat sini. Sebab depends on soalan minta sampai term berapa, kita akan jawab sehingga situ je. So soalan minta apa tadi? 4 terms. Saya ada berapa term kat bawah ni yang saya dah buat? Ni sebutan pertama. This is my second term. This is my third term. And yang ni adalah 4th term. So perlu ke kita teruskan? Jawapannya no. You just need to stop there and letak hujung tu ganti dengan ... Maksudnya ada term lain tapi kita tidak senaraikan. Okay, so selepas itu apa yang awak kena buat? Simplify. Simplify jawapan anda. The first term is always 1 plus 1 over 4 times x is simple. So 1 over 4x. Lepas tu selesaikan term kedua. Term ketiga, awak akan dapat apa? Yang ni tekan kalkulator sahaja. 1/4 darab dengan negatif 3/4. Bahagi 2 factorial, you are going to get negative 3 over 32. Okay, x kuasa 2 lah. Ditambahkan dengan yang belakang tu tekan 1/4 darab 1/4 tolak 1 darab 1/4 tolak 2. Bahagi dengan 3 factorial, awak akan dapat jawapannya adalah 7 over 128 x kuasa 3 plus ... That will be your answer. Tetapi kita tak siap lagi. Ingat dia minta expansion sehingga 4 terms. And then dia kata give ataupun state the values of x, yang mana expansion
kita bagi ni mesti valid. So apa yang kita akan buat adalah gunakan formula tadi. Okay, absolute value of B must be less than 1. So untuk validity biasanya kita akan tulis kat bawah macam ni. Validity ataupun the expansions are valid for. Okay, so kita start dengan absolute value of B kita apa? B kita X. So absolute value of X is less than 1. Terus gunakan definition. Dari sini kita tahu X must be greater than negative 1 but less than 1. So penutup jawapan kita sehingga setakat itu sahaja. Okay? Boleh? Boleh follow setakat tu? Tak ada apa pun, saya guna formula je. So awak memang kena ingat formula tu lah, tahu guna which one is which. Formula mana untuk pattern soalan yang mana. So now let's take a look at example 2. Okay, so untuk example 2 di sini, bezanya adalah awak diberi soalan bentuk macam ni. Saya tak nak bincang jawapan yang ni untuk awak cuba sendiri. Tapi saya bantu awak start. So the question says you need to find the first 4 terms untuk expansion of 1 over square root of 1 minus x in ascending powers of x, and then dia kata state the values of x for which the expansions are valid. So apa yang awak kena buat? Tak bolehlah terus expand. Ni dalam bentuk 1 per set something. So apa yang kita buat adalah we are going to take that. Sekejap notification apa yang duk berbunyi ni? Oh, ada orang WhatsApp saya. WhatsApp kejap lagi saya buka. Okay, so apa yang awak kena buat adalah we have to take that, letak dia kat atas macam bentuk soalan ni tadi. Dia duduk kat atas kan, betul tak? So yang ni kena bawa naik atas. Ingat set itu adalah kuasa 1 per 2. So that is actually 1 over 1 minus x power of half. Bawa naik atas akan jadi negatif. So 1 minus x power of negative half. Untuk awak buat expansion, A kita sentiasa 1. B kita adalah, what is my B here? What is my B? Negative X. Ya, terima Minus. kasih. Jangan tinggalkan negatif Negatif itu dibawa sekali sebab formula adalah dalam bentuk 1 plus x power of n. Okay, so kalau yang ni awak nak tulis balik bentuk macam formula tu, dia akan jadi 1 tambah negatif x semua sekali kuasa negatif 1 per 2. So dari sini kita akan dapat my n is negative half. Okay, so yang ni tekan kalkulator, hati-hati sebab bila awak masuk yang n darab n tolak 1 tu, jangan tertinggal pula negatif. Untuk n kita ada negatif juga. Alright, so yang tu you buat sendiri. Alamak, dia tak ada bagi contoh yang saya nak buat tu. Saya guna contoh dalam tutorial lah. Soalan tutorial mana? Okay, contoh tu saya buat kejap lagi boleh tak yang validity dia lari? Kita buat yang bawah ni dulu Alright, so untuk next part, masih lagi kita nak expand sekiranya you are given negative integer ataupun rational number. Tetapi now pattern dia lain daripada yang kita tengok tadi. Tadi pattern dia adalah ni, 1 plus x power of n mesti negative integer ataupun rational number. Di sini awak tak dapat depan tu 1. Awak dapat nilai A tu ada nilai lain. Okay, so A plus B power of n masih negative integer ataupun rational number. So what should we do? Tolong take note benda ni. Ni ada bom warna merah. Apa benda dia cakap? Please convert that to standard form. So kita nak convert jadi standard form macam mana? Kita nak jadikan dia bentuk yang sama macam tadi, iaitu depan tu 1 tambah something. Kuasa n. Okay, so macam mana kita nak jadikan dia bentuk yang sama seperti standard form yang tadi kita baru tengok. Saya bincang satu example. What we are going to do is we are going to factorize and then apply rule of indices. So ini stepnya. Factorize, lepas tu use rule of indices. Rule of indices yang mana? Yang ni. AB kuasa N sama dengan A kuasa N, B kuasa N. So tengok kat sini, we are going to start with this question. Soalan mungkin bagi A plus B kuasa N is negative integer ataupun rational. So we are going to factorize A, bawa A keluar. So bila bawa A keluar, kita dapat A kurungan besar. Yang A tu jadi 1, B akan jadi B over A. Sebab only when you expand, A bahagi A hilang baru jadi
B sahaja di situ. Okay, so you have A times 1 plus B over A, everything raised power of n. So kita akan guna rule of indices di sini. Kuasa akan pergi kepada A dan pergi kepada kurungan besar. So you dapat seperti yang di belakang ni. A power of n times 1 plus B over A power of n. So di sini bila kita nak buat expansion, okay, contoh yang saya nak bincang tak ada tadi tu, ada kat sini ni yang dia akan berubah. Okay, so apa yang jadi adalah expansion awak tak boleh lah dalam bentuk tadi absolute value B is less than 1. Kenapa? Sebab now yang dalam kotak ni bukan B dah. Yang dalam kotak itu apa? Dalam kotak itu adalah B over A. So kita akan ubah formula kita menjadi absolute value of B over A must be less than 1. Okay, so we are going to look at this example. The question says find the first 4 terms. Kita nak cari masih lagi 4 sebutan sahaja. Okay, up to 4 terms in the expansion for square root of 4 minus x in ascending powers of x and state the values of x for which the expansions are valid. So kita nak 4 term, lepas tu kita nak cari validity. So before we start, square root of 4 minus x, tolong buat apa? Tukarkan jadi standard form. So you are going to have 4 minus x power of half. Jadi kat sini A kita 1 ke bukan? Bukan. Jadi apa yang kita kena buat? What should I do here? I need to factorize. Yes, factorize berapa? Nilai yang saya patut keluarkan adalah 1, 2, 3, 10, 5, 6, 7, 4, 8. Factorize berapa? Yes, thank you. We take out 4. Okay, mula-mula buka kurungan untuk power. Dalam letak 4, buka kurungan besar. Bila saya bawa keluar 4, tempat yang saya highlight warna kuning tu akan jadi 1 sebab 4 darab 1 jadi 4. Tolak. X akan jadi X over 4, tutup kurungan kuasa setengah. Lepas tu gunakan rule of indices, this is going to become 4 power of half darab dengan 1 minus X over 4 power of half. Adakah stop setakat itu? Jawapannya tidak. Boleh selesai tak 4 kuasa setengah? What is 4 power of half? 4 kuasa setengah. Square root of 4 is? 2. Yes, thank you. So 2 times 1 minus x over 4 power of half. Awak boleh skip je sebenarnya baris yang kedua ni. Okay. Sebab apa? Dari sini awak boleh terus kira kan 4 kuasa setengah. Tak payahlah tulis macam saya tulis tu. Saya tulis tu sebab saya nak tunjuk saya guna rule of indices. Okay, so you are allowed to skip this. Tak buat pun tak apa. So dah dapat macam tu, this is already in standard form. Ini adalah standard form. Boleh tak buat expansion? Jawapannya boleh. Bahagian mana yang kita akan buat expansion? Yang dalam ni je, yang kuasa setengah tu. 2 kita buat apa? 2 biarkan di luar. So for my expansion, A saya dah 1, saya takkan tulis dah. So B is negative X over 4. And then saya punya N adalah 1 over 2. So using still the same formula as earlier, my question is 2 darab 1 tolak X per 4 kuasa setengah menjadi sama dengan expansion saya akan ada 2 kat depan, buka kurungan besar. Okay, berbeza dengan yang saya buat tadi. Tengok expansion saya terus start dengan 1, betul tak? Kat sini dia start dengan 1. Kenapa? Sebab depan ni tak ada nombor pelik-pelik. Memang dah standard form. Untuk soalan yang saya tengah buat ni, kat depan ni ada 2 tau. So 2 tu janganlah hilangkan, salin je balik. Yang belakang yang kena buat expansion letak dalam kurungan besar. So untuk 1 tolak X per 4 kuasa setengah, expansion is going to become 1 plus, ingat lagi formula apa? N kita 1/2 darab dengan B kuasa 1. So negative X over 4. Plus, kita ada apa? N 1/2 darab dengan N minus 1. So 1/2 tolak 1
bahagi dengan 2 faktorial. B kita apa? Negative X over 4 power of 2. Perlu teruskan lagi? Perlu. Kita nak 4 term, saya baru sampai term yang ketiga. So tambah, saya buat kat bawah sebab tak nak dia terkeluar dari kertas. So 1/2 darab 1/2 tolak 1 darab 1/2 tolak 2. Dibahagikan dengan 3 faktorial. Okey, tolong jangan lupa rata-rata pelajar untuk soalan ni dia memang lupa 3 dengan 2 faktorial ni. Yang duduk kat bawah tu kena ada So kita akan darab dengan B. B saya adalah negative X over 4 power of 3. So please stop there. Tambah dot 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 baru tutup kurungan besar untuk expansion. So yang dalam square bracket tu semua expansion untuk ni yang garisan warna merah. Now apa yang kita buat adalah selesaikan jawapan saya. So untuk jawapan 2 tu sekali lagi salin sahaja. Okay, so 2 kurungan 1 salin tambah tolong selesaikan. So negative X over 4 times 1 over 2 is going to become negative 1 over 8X. Lepas tu term yang ketiga selesaikan, awak akan dapat negatif 1/128X square. Term yang seterusnya yang panjang kat baris kedua saya tulis tu, dia akan jadi negatif 1 over 1024 X kuasa 3 ditambah dengan dot dot dot. Okay, sambil saya mengira ni awak boleh check lah pengiraan untuk ni benda yang depan ni betul tak? Setahu saya betul dah tu. Okay, so stop setakat tu je ke? Jawapannya tidak. That is not the completed expansion yet. Kenapa? Sebab ni. Yang duduk kat luar alien ni kena buat apa? Kena darab masuk. So when you expand, darab macam biasa je lah. 2 darab 1, 2 tolak 2 darab 1/8 jadi 1/4X. 2 darab negatif 1/28 akan jadi negatif 1/64X square minus yang ni akan jadi 1 over 512X kuasa 3 plus dot dot dot. So this is the completed expansion untuk 2 times 1 minus X over 4 power of half. This is the completed expansion. Dah siap ke belum? Ingat soalan minta validity. Bila you dapat soalan bentuk yang macam ni, kuasa negatif integer ataupun rational, validity wajib buat. Tak buat, bahaya. Okay. So untuk validity, the expansion is valid for. Okay, apa yang kita kena buat? Kita tengok siapa tadi? Kita tengok dia ni, betul? Okay, so formulanya apa? Formulanya adalah absolute value of apa yang saya kotakkan di situ. X over 4 must be less than 1. So ini contoh yang saya cakap tadi, dia akan berubah sikit. So berubah macam mana? Kita gunakan definition, dia masih macam tadi. Sebelah kiri negatif 1, sebelah kanan 1. Tetapi awak tak boleh tinggal jawapan begitu sahaja Okay, define dahulu dapat X over 4 is greater than negative 1 but less than 1. Awak stop macam ni, tak betul. Dia macam buat separuh jalan. Okay, so apa yang awak kena buat adalah hilangkan ni. Macam nak hilangkan 4, we are going to multiply everything by 4. So awak akan dapat negative 4 less than X less than 4. Ini adalah validity kita yang lengkap. Jelas setakat itu? Boleh follow? Boleh ni. Okay. So untuk example yang kelima, example yang keempat. Yang ni sila cuba buat sendiri sebab patternnya juga sama macam yang saya baru bincang. Dia minta first 4 term. So sampai term yang keempat sahaja. Soalan diberi 2 plus X power of negative 2. Okay, so awak kena faktorkan satu nilai kat situ. Please be careful. And then dia minta awak state the validity. Okay, sama je macam yang saya baru buat. Saya skip terus pergi the final part. Kalau awak ingat yang masa kuasa N adalah positive integer. Selasa malam hari tu kita ada tengok juga approximation, betul tak? Dia tanya, dia bagi nilai macam ni, dia suruh kita kira. So ini adalah contoh soalan begitu. Dia minta kita cari dahulu expansion 4 sebutan untuk 1 minus X power of 6. Okay, selepas itu dia minta kita cari
the approximation untuk 0.999 power of 6 correct to 4 decimal place. Ingat lagi 4 decimal place tu apa? Titik perpuluhan Maksudnya nombor depan ada berapa tak kisah, kita nak 4 titik perpuluhan. So macam mana kita nak start menjawab soalan ini? First step, what should we do? Apa yang kita patut buat? Ama ada tak Ama? Ada. Apa yang kita patut buat? First step. Tekan A. A apa? A sama dengan? Dengan 1. B sama dengan? 1. Negatif X. N sama dengan 6. Okay. Thank you. So, saya tak ingat semua nama tapi kelas mana? K1 Tim 4 kot ada nama Ain. Betul tak? K1 Tim 4 ada nama Ain. Saya tak ingat nama full. Betul, Miss. Okay, Ain. Saya nak kena guna formula yang mana satu? Yang baru belajar ke yang belajar hari Selasa hari tu? Hari Selasa itu. Ya, kenapa? Kenapa guna yang hari Selasa hari tu? Masih Ain lagi. Saya masih tanya Ain lagi. Miss, B over A tak perlu ambil simbol ke? Saya baru baca Nisa Kaisara tanya. Sementara tunggu kawan kita jawab. B over A yang mana Nisa? Yang validity ke? Okay, validity tak perlulah ambil. Kenapa? Sebab dia duduk dalam ni, betul tak? Kalau nak ambil pun boleh, tapi dia akan force benda tu jadi positif juga sebab itu fungsi absolute value, betul? Betul atau tidak apa yang saya cakap? Okay, cuma nak selamat ambil lah. Tapi ingat negatif tu tak akan tiba-tiba ubah kita punya simbol. Saya skip satu step kat sini sebab saya assume semua orang tahulah. Memang kita kena ambil simbol tu. Thank you Nisa tanya in case ada orang lain yang curious juga. So sebenarnya step yang saya tinggalkan di sini adalah absolute value of negative x over 4 must be less than 1. Saya assume semua orang tahu this is absolute value, dia mesti force benda tu jadi positif sebab tu saya dapat baris yang saya tulis first kali guna pen warna merah. Okay, so dari situ saya boleh teruskan sama je lah macam tadi. Negatif tu kita terus abaikan sahaja. Kalau nak selamat, tulislah apa yang Nisa tanya ni. Alright, balik pada soalan tadi, Ain tak respon, dekat chat pun tak. Ain ada nak respon? Saya tanya, kenapa guna formula hari tu? Jawapannya di sini kawan-kawan. N kita sama dengan 6. This is positive integer. So bila positive integer, please gunakan formula hari tu. Jadi A kita adalah 1, B adalah negative X, N adalah 6. So kita guna formula start dengan A kuasa N. 1 kuasa 6 tak payahlah tulis 1 kuasa 6 sebab 1 kuasa 6 tetap 1. So kita start dengan 1 juga. Plus term yang seterusnya kita ada 6 choose 1. Okay, darab dengan 1 again tak payah tulis. 1 kuasa 5 tetap 1. Okay, so kita terus ambil negative X kuasa 1 plus 6 choose 2 times negative X power of 2 plus 6 choose 3 power of negative X cube. Perlu saya teruskan ataupun tidak? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab kita nak 4 sebutan. So belakang jangan stop macam tu je Hari tu hari Selasa kita stop sebab kita buat sampai habis. Tapi ingat bila dia sebut macam ni, kita tak buat sampai habis, belakang tu kena ada dot dot dot. Maksudnya tak habis lagi expansion tersebut. So selesaikan sahaja seperti biasa, kita akan dapat pengiraannya 1 tolak 6x ditambahkan dengan 15x square tolak 20x cube tambah dot dot dot. So selesai. Tak ada validity
Di sini tiada tulis validity sebab kuasa kita positive integer. Next, tengok ada perkataan hence. Saya dah ulang beberapa kali. Bila ada hence, you kena guna jawapan tadi, which is this one, 1 minus x power of 6 is equal to the whole thing. Gunakan benda ni untuk kira nilai 0.999 power of 6 correct to 4 decimal place. So what should I do? Untuk evaluate 0.999 power of 6, kita mesti samakan dia dengan left hand side saya. So 1 minus x power of 6, that should be 0.999 is equal to 1 minus x. So x is 0.001. Dah dapat x is 0.001, kita buat apa? Kita ganti balik dalam ni. Okay, so ingat, penggantian you kena tunjuk left hand side dan right hand side. So left hand side start dengan 1 minus 0.001 power of 6 is equal to 1 minus 6 times 0.001 plus 15 times 0.001 square minus 20 times 0.001 cube plus dot dot dot. Okay, so di sini sebelah kiri tulislah 0.999 power of 6 is equal to, sila tekan kalkulator anda. So bila you tekan kalkulator, saya bagi you masa, tekan sekarang. Ni tekan ni, yang sebelah kanan ni. Dot 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 jangan tekan pula tak ada dalam kalkulator dot dot dot. Tekan nombor yang ada itu sahaja. Dapat apa kat situ? What do you get? What's the value? One 0.99. 99? Suka hati dia je bagi sampai 994. Salah tu. Ni siapa punya suara, siapa punya mic yang bergema ni. Salah tu, 0.994. Tengok soalan pun tak menjawab soalan lagi. Soalan minta berapa? Soalan minta 4 decimal place. Ni berapa ni? 3. This is 3 decimal place. You buat dalam exam macam ni, salah. Salah, walaupun kat sini kosong, you argue miss kan kosong, tak payah tulis. Salah hilang markah, sia-sia buat. Dapat markah sampai sini je. Tolong jangan sesuka hati pergi kutip telur ayam, okay? So untuk menjawab soalan seperti ini, what you should do adalah ambil dulu semua nilai yang kalkulator beri. Ambil semua yang kalkulator beri, nilai yang kita kira kat sini yang saya garis ni, tekan dalam kalkulator sepatutnya dapat ni, betul? 0.9940148. Betul atau tidak? Betul. Okey, dah dapat macam tu, baru awak finalizekan jawapan. Ingat, dia nak 4 decimal place, so you should stop until here, baru tulis jawapan akhir 0.9940. Sekalipun decimal place yang keempat itu adalah kosong, awak kena ambil juga kosong tu. Sekalipun, contoh ni contoh, 4 ni pun sebenarnya kosong, awak kena ambil juga 2 kosong kat belakang tu sebab dia nak 4 decimal place. Kalau awak hilangkan sesuka hati dengan alasan dia adalah kosong, tak cukup, macam saya cakap tadi, you are going to lose mark. So your answer should be 0.9940. Yang mana kalau awak boleh tekan sekarang 0.999 kuasa 6, jawapan dia berapa sebenarnya? Yang ni kan sama, betul tak? So kalau bunda jadi 4 decimal place juga dapat exactly the same, betul? Betul. Okay. So itu cara menjawab soalan approximation. Now next saya nak bincang soalan example 6. So if you take a look here, ini adalah satu lagi contoh approximation. Bezanya dia dah cakap X mesti guna nilai apa. Perasan tak? Tadi saya kira sendiri nilai X. Saya guna calculation, saya compare soalan beri tu dengan nilai yang saya nak approximate, saya dapat X 0.001. That is my value. Tetapi untuk soalan seperti example 6, masih lagi bawah approximation, soalan dah beri.
So baca soalan dia kata expand this question up to the term x kuasa 3. So bila awak nampak x kuasa 3 baru stop. Hence, please obtain an approximation untuk square root of 10. Caranya adalah dengan menggunakan x yang diberi. So starting masih lagi sama. Kita ada 1 minus x power of negative half. So di sini A saya tetap 1. So kita boleh ignore. B saya adalah negative x. N saya adalah negatif 1/2. Okay, so yang ni kena guna formula yang kita baru belajar malam ni. Jadi step pertama buat expansion. Tak perlu factorize apa-apa sebab A memang dah 1. Ini sudah dalam bentuk standard form. So you are going to have 1 minus x power of negative half. Okay, this is equal to 1 tambah dengan, ingat balik formula, N darab B. So negative 1/2 times negative x. Plus, sebutan ketiga kita akan ada apa? Kita akan ada negative 1/2 times negative 1/2 minus 1/2 factorial. Didarabkan dengan negative x square. Ditambahkan dengan negative 1/2 times negative 1/2 minus 1 times negative 1/2 minus 2. Dibahagikan dengan 3 factorial. Darab dengan negatif x kuasa 3 tambah, perlu saya teruskan lagi ataupun perlu saya stop di situ? Perlu teruskan lagi tak? Stop. Kenapa stop? Stop. Kenapa stop? Sebab nak x power of 3. Ya, thank you. Yang ni awak kena tengok lah. Memang dalam bentuk kurungan tapi x kuasa 3 jadi yang dia nak. Okay, so saya telah pun capai apa yang dia minta. Belakang letak dot dot dot. So please simplify this. Awak akan dapat 1 minus x power of negative half is actually equal to 1 plus 1/2x. Okay, selepas itu ditambahkan dengan 3/8 x kuasa 2 ditambahkan dengan 5/16 x kuasa 3 tambah dot dot dot. So that is my expansion. So memang soalan tak minta baca soalan. Ada tak dia sebut validity? Ada tak dia sebut? Ada ke tak ada? Ada. Tiada Tapi just to be safe buat je lah. Sebagai latihan untuk awak biasakan juga. Okay, so absolute value of negative x must be less than 1. So kita tahu that is actually absolute value of x less than 1. So by definition validity adalah x greater than negative 1 but less than 1. Itu adalah validity saya. So tengok soalan kata hence menggunakan ni baris yang ada warna hitam tu. Sila calculate the approximation untuk square root of 10 menggunakan nilai 1/10 untuk x kita and give your answer correct to 4 decimal place. So what should I do now? Use x is equal to 1/10, ganti dalam ni. Okay, so substituting x equals to 1/10 into my expansion, apa yang saya akan dapat? Sebelah kiri adalah 1 minus 1/10 power of negative half. Tu dapat berapa tu? Yang tu boleh kira betul? Okay, so gantikan dulu. Sebelah kanan 1 tambah 1/2 darab 1/10 tambah 3/8 darab 1/10 kuasa 2 tambah 5/16 darab 1/10 kuasa 3 tambah dot dot dot. Selesai kat situ kira. Kiri kira, kanan pun kira. Kiri dapat berapa? Berapa? Kiri. Sebelah kiri. What is your left hand side? Boleh kira kan? Kenapa tak ada yang respon tiba-tiba ni? Sabar, madam. Sebelah kiri kan saya tanya. Sebelah kiri tu lama ke nak kira? Kiri ke? Saya tak tanya lagi sebelah kanan tu berapa. Saya baru tanya sebelah kiri. Sampai hati korang. Tak apa, tak apa. Dah dapat dah.
1.0540925553. 9 ke? Serius ah? Jap. Bagi One. saya. Sabar. Saya kira satu-satu ni. Saya tengah kira satu-satu. Okay. Setiap term yang saya kira more or less rasanya betul dah yang saya kira tu. Okay. So total dapat. Tadi sebut berapa? 1 point? 1.0541. Hey. Saya kata tadi apa? Ambil. Semua yang Semua. kalkulator bagi. Kalkulator bagi semua berapa? 0625. 0? 625. Kenapa tadi ada yang sebut 9 kat sini? 9 ke 6? 6. 6, madam. Okay. So 625. Thank you. So itu yang kita dapat hasil daripada awak tekan kalkulator. Betul? So dah siap macam tu. Now apa yang kita buat adalah boleh ke terus bundakan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa saya nasihatkan ambil macam ni? Sebab kalau atas ni tadi memang kita dah menjurus ke jawapan akhir. Kat sini dah ke? Adakah ini apa yang soalan minta saya approximate? Ya atau tidak? Soalan minta kita approximate apa? Mana 9? 9 kat mana? Ni belum jawapan akhir This is not your answer sebab tu tak boleh bundarkan. So this is the value of 9/10 power of negative half. Sebab tu saya tanya. Saya nak you kira. This is 9/10 power of negative half. Nilainya adalah 1.0540625. Soalan tak minta benda ni. Soalan tanya square root of 10. Kat mana square root of 10 tu datang? Jawapannya adalah selesaikan sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni boleh simplify ni dapat apa? Ni boleh simplify dapat apa? What is 9/10 power of negative half? Tekan je lah kalkulator. Boleh tekan kan? What is that? Dalam bentuk cert. Kalau kalkulator tu yang kalkulator you yang tak boleh keluar cert, jangan tekan lah. Simplify, gunakan apa yang awak dah belajar sebelum ni. Saya buat kat bawah. 9/10 kuasa negatif 1/2. What is this? This is positifkan kuasa jadi 1/9/10 kuasa tengah. Betul tak kawan-kawan? Betul tak anak-anak murid saya? Betul. Okey, lepas tu kita nak simplify macam Betul, mana Miss. ni? Macam mana saya nak simplify ni? Yang benda ni. 1 bahagi dengan benda tu. So apa yang jadi? Pecahan dalam pecahan. Ini adalah 1 per rule of indices. 9 kuasa setengah which is square root 9 bahagi square root 10. Pun siapa berbunyi tu. So 1 per square root 9 per square root 10 itu sebenarnya adalah 1 per 3 per square root 10. Set 10. So apa yang jadi ni? 10 akan naik ke atas, betul? So dapat square root 10 per 3. Sebelah kiri ni yang saya bulatkan ni tadi dia sebenarnya adalah square root 10 per 3. Sama dengan 1.05400625. Jawapan yang kita nak adalah nilai untuk square root 10. 3 kena buat apa? Macam nak hilangkan 3? Makan dia. Gitu. Macam nak hilangkan 3? Semua darab 3, Miss. Ya, darab semua dengan 3. Thank you yang respon dekat chat. Saya baru je buka nak check ada yang jawab tak. Kita nak square root 10 tinggalkan dia. 3 tu campak pergi sebelah kanan. So 1.05400625 tu kena darab dengan 3 dulu sebelum bundakan. Macam ni. So darab dapat berapa tu? Square root 10 adalah sama dengan 3.16.
21875. Serius lah, 5. 21. Saya dapat lain. Oh, Macam tu saya sikit. saya salah ambil nilai. 162 1875. Okey. So soalan nak apa? 4 decimal place 3.162. 2. 2. Terima kasih. This is 4 decimal place. Baru siap. Okey, ini yang saya nak bincang juga sebab you kena tengoklah. Bila dia dah beri nilai X, kenapa screen saya freeze ni? Okay. When you are given the value of X, biasanya jarang you dapat terus jawapan macam soalan example 4 yang saya bincang ni tadi. Okay, sorry, example 5. Example 5 is very direct. You yang cari nilai X sebab tu jawapan you terus exact. Sebelah kiri, sebelah kanan, itu jawapan yang kita nak. Tetapi bila diberi nilai X, dia manipulate sikit supaya ada extra benda yang awak kena buat kat sebelah kiri. Bukan masukkan nilai terus dapat. So you kena tengok lah, make sure awak tidak terus kata, oh ni jawapan. Okay, boleh? Boleh? Boleh, Miss. Miss. Alright, so Boleh, Miss. telah pun habis subtopik 3.2. Jadi di bawah ni ada exercise soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Sila cuba jawab. Jawapan akhir sudah diberi di situ. Kalau masih ada keraguan, awak boleh tanya saya. Bila dah buat mungkin tak dapat jawapan ke, masih confused ke, boleh tanya saya. Tak ada problem. Okay, so setakat itu, any question untuk 3.2? Madam, Yes? Ada untuk example 4 nak find answer boleh? Example 4? Yang madam suruh cuba. Boleh. Bayar RM1. Oh, Jawapan akhir kenalah bayar. Dalam exam mana ada final answer. Awak jangan terlalu bergantung dengan final answer yang diberi. Buat sikit tak habis lagi dah selak final answer. Jangan. Dalam exam tiada final answer, so bahaya kalau awak terlalu bergantung pada final answer. And kadang-kadang final answer ni pun salah juga. Jangan percaya sangat. kan. Manusia yang buat, biasalah. Tambah 3/16 X kuasa 2 tolak 1/8 X kuasa 3 tambah ... Validity dia akan jadi X is greater than negative 2 but less than 2. Okay, tu final answer untuk example 4. Aduh. Dah. Kalau tak sempat salin pun tak apa. Benda ni nanti saya upload. Malam ni juga saya upload. Untuk memudahkan korang buat soalan tutor. Okay? Ada sebarang soalan lain lagi berkenaan dengan subtopik 3.2. Dengan itu, minggu ni juga kita telah pun habis chapter 2 dan chapter 3. So minggu depan saya akan habiskan bincang revision. Untuk 2.3 ada kelas yang tak habis lagi 2.2. So saya gabung dengan 2.3. And then 3.2. 3.1 untuk makluman saya takkan sentuh dalam tutor sebab 3.1 was supposed to be lesson and revision dalam kuliah. Kuliah sepatutnya dah habiskan hari tu. So your task adalah sila jawab, cuba jawab soalan tutorial, soalan easy maths chapter 3 tu. And then sekiranya masih ada masalah juga, awak boleh consult dengan saya. Okay, saya akan skip je totally dalam kelas tutor. Saya takkan sentuh pun 3.1. Okay, jelas semua? Dah, tak ada soalan? Tak ada soalan ke? Confirm? Nanti buat baru ada soalan ni. Okay, make sure tanya kalau ada soalan. Tanya. Bukan cakap je nak tanya. Tahu. Boleh tak? Korang ni senyap risau saya. Merisaukan. Hello? Ya. Okay. So ni saya paparkan soalan tutorial chapter 3 yang mana
Nak cakap jap sikit sebelum saya end the class. Dah 9.26. Okay, so bermula daripada soalan 1 itu adalah 3.1 untuk soalan sequence and series sehingga soalan 12. Okay, this is 3.1. Masuk soalan 13, dia dah test awak on 3.2 yang mana this is using general term Saya cakap sebab dah ada yang PM saya tanya. Sebab yang ni belajar hari Selasa malam hari tu. So untuk soalan 13 sepatutnya you dah boleh buat hari tu lagi. Tapi kalau baru nak buat tak ada masalah. Tolong revise. Revise nota kuliah sambil jawab tutorial. Yang ni guna formula TR+1. Okay, so untuk hari ni sepatutnya awak dah boleh buat lah soalan 14 sehingga soalan 20. Tapi soalan kat sini ni 3.1 semula ni. Ni 3.1, ni point 3.1. Soalan 3.2 sehingga soalan 16 sahaja. Okay? Alright, settle. Tak ada soalan Tak ada soalan. Saya rasa saya nak stopkan setakat itu sahaja dahulu. Sekiranya ada sebarang soalan tak berkaitan dengan chapter 3 nak tanya pun boleh, saya open. Satu, 2, 3, tak ada. Okay, so kalau tiada saya end the class hari ni setakat itu sahaja. Terima kasih. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.